Baik, kita sambung sesi pembelajaran untuk subtopik yang seterusnya iaitu segmental vibration exposure. Di mana dalam subtopik ini saya akan terangkan kepada para pelajar berkaitan dengan hand arm vibration syndrome yang kita kategorikan iaitu first kali adalah vibration induced white finger di mana dalam bahasa Melayu ini disebut keputihan pada hujung jari. Dan yang kedua adalah dead finger ataupun dead hand di mana tangan tersebut dah mati. Ini tidak boleh digunakan lagi, tidak boleh bergerak, tidak boleh, kiranya lebih kurang macam gangren lah. So tiada function lagi untuk menggerakkan, di mana tiada saluran darah ke hujung jari, semuanya tidak ada. So kita kategorikan sebagai dead hand, tangan mati. And then seterusnya adalah Raynaud disease. Raynaud ni adalah bahasa daripada nama seorang orang putih, di mana beliau menjumpai disease hand arm vibration ini dan kemudian menamakan disease ini sebagai nama beliau. Dan sebenarnya apa yang Rena maksudkan adalah initially attack of whitening or blanching of the fingers involve the tip of one or more fingers. Di mana bila jari ini kita rasa macam kebas, macam ada enam, ataupun ada keputihan, ataupun ada something macam abnormal berlaku pada hujung jari ini, ianya telah menunjukkan satu indikator. Sebab tu bila kita nak analyze, bila kita nak memastikan tahap kesihatan satu pekerja, apa yang mereka buat adalah mereka akan buat hand arm scoring system, di mana kalau hujung ini putih, hujung jari ini putih, mungkin mereka akan tandakan satu. Kalau di tengah flange ini berwarna putih, kita kategorikan sebagai 2. Jika di bawah flange ini berwarna putih, kita kategorikan sebagai yang ketiga. Iaitu dia ada scoring system lah, yang itu lebih detail. Tapi saya tak akan terangkan untuk subjek ini. Dan walau bagaimanapun, with the continued exposure to the vibration, the blanching can extend to the base of the finger, seperti yang saya masukkan tadi. Di mana keputihan itu boleh terjadi satu jari ini, ketiga flange ni ataupun ketiga aras ini akan menjadi keputihan, yang itu kalau worst case scenario lah. Dan seterusnya, apa yang seseorang ataupun pekerja yang menggunakan peralatan hand arm power equipment ini berasa adalah carpal tunnel mereka akan rasa sakit. Yang ini adalah carpal tunnel lah, carpal tunnel. Dan sindromnya adalah sakit mana para pekerja tidak boleh memusingkan tangan, ada sakit di sini lah. Nanti saya akan tunjukkan lah sebenarnya dari segi medikal, bila sakit di sini disebabkan oleh otot yang dah cramp, di sini dah keras, so otot tersebut tiada lagi flexibility, dan untuk menggerakkan pergelangan tangan ini akan berasa sakit. Itu dinamakan carpal tunnel syndrome. Okey, dan seterusnya vibration induced white finger or dead finger or Raynaud disease is known as a dead finger or dead hand due to the poor blood supply. Yang ini yang saya maksudkan, bila tiada saluran ataupun aliran darah ke tangan ataupun ke jari, caused by the prolonged use of the vibrating tools. Sebab tangan kita dah pada getaran, dah bergetar, so tiada darah tersebut pun dah tak nak lagi mengalir ke tangan kita. So itu yang dinamakan dead finger. Dan harmful effect of the vibrating tool are related to the length of time and the frequency of the vibration. Yang ni saya dah maksudkan awal, yang di mana senang saja kalau para pelajar nak pastikan, make sure that the magnitude ataupun the severity is low, and then the frequency is in a short mean time. And then the point yang ketiga adalah the longer a person use a vibrating tools and the faster the tool vibrate, and the greater the risk of the Hall's effect. And ini is back to the concept of risk by means of the likelihoods multiplied by severity. Okey, dan ini adalah gambar. Gambar ini menunjukkan contoh di mana kesan tangan manusia ataupun tangan pekerja yang terdedah kepada vibration induced white or dead finger or Raynaud disease. Kalau tengok kat sini, yang worst case mungkin sudah tiada aliran darah, jari tersebut bukan lagi warna putih, ia dah berubah jadi warna hitam. Sebab apa? Tiada aliran darah. So yang ini adalah keputihan. Kalau pelajar lihat, nampak jari berubah jadi warna putih, dan kategori begini teruk sekali adalah berlaku di negeri ataupun di negara yang mempunyai empat musim. Kalau dah terlampau sejuk sangat, bekerja dengan
handheld power equipment menyebabkan jari tersebut memang terlampau nampak keputihan. Dan berdasarkan pengalaman saya menjalankan kajian saya, memang pekerja-pekerja yang bekerja dengan pemotong mesin rumput, jari mereka berubah menjadi warna putih. Mereka dah tak rasa apa-apa lagi dah. Dah tak rasa sakit, dah tak rasa ada apa-apa sebab apa dah terlampau macam keras, jarinya jadi keras, tapi dia still function lagi. Kalau saya tanya mereka adakah mereka rasa yang ini adalah panas atau sejuk, mereka dah tak sense of hujung jari itu mereka dah tak ada lah, tapi mereka still boleh menggunakan jari mereka. Okay, workers exposed to the hand arm vibration may experience tingling and numbness in their fingers and hand. Tingling ni maksudnya rasa macam kebas-kebas, numbness ni adalah kebas-kebas, tingling ni adalah rasa macam bergoyang-goyang sikit. Kiranya bukan dalam keadaan yang normal lah. And then temporary tingling and numbness during or soon after the use of vibrating hand tool is not considered to be VWF. Why? Yang ini memang normal lah. Kalau para pelajar menggunakan handheld power equipment, memang normal. Kita akan rasa tangan kita bergetar sebaik selepas menggunakan equipment, handheld power equipment. Yang itu adalah normal, itu bukannya kategori VWF. Tetapi tingling and numbness in the finger lasting more than an hours after finishing work may indicate early stage of VWF. Jika rasa tangan saya ini bergetar tanpa henti selama lebih daripada 1 jam ataupun lebih daripada 2 jam, so yang itu telah menunjukkan indikator ataupun telah menunjukkan pekerja tersebut telah berada early stage of VWF. And then, if a vibration exposure continue, the symptom tend to worsen, and the affected workers can experience a complete loss of touch sensation and a manipulative skill. Jadinya apa yang pekerja tersebut dah tak rasa lagi, okey, ini panas ataupun tak, dan bagaimana mereka nak angkat, macam contohnya nak mengangkat jarum, mereka dah tak boleh sebab apa, dah loss of manipulative skill, which can interfere with work and life activity. Yang paling ketika adalah life lah, works only 8 hours, tapi life ni kita nak hidup sepanjang masa, thus increasing the risk for injuries due to the accident. Boleh menyebabkan kemalangan di tempat kerja jika pekerja tersebut tangannya dah rasa dalam keadaan bukannya abnormal, nak melakukan sesuatu perkara itu mungkin mengambil masa yang ataupun mengambil tempoh yang agak panjang as compared to the previous during the workers condition in the healthy. Okey, yang ini adalah gambar bila pekerja tersebut menggunakan contohnya grinder, hari-hari gunakan grinder, hari-hari memang lebih daripada 4 jam menggunakan grinder, automatically memang saya bagi tempoh 4 hingga 5 tahun, confirm jari mereka akan berubah daripada warna, kalau kulit kita ni warna coklat, jarinya akan berubah menjadi warna putih, yang biasanya memang dikenali sebagai vibration white fingers. Okey, dan dari previous researcher pun mereka dah membuat satu kajian berkaitan dengan latency. Berapa lama sebenarnya kalau kita nak tengok seorang pekerja itu menggunakan hand arm vibration equipment secara daily, tapi berapa lama tempoh mereka akan nampak kesan ataupun perasaan ataupun indikator yang mereka rasa discomfort pada ketika menjalankan aktiviti kerja ataupun pada ketika menjalankan aktiviti menggunakan handheld power equipment. Dan previous researcher mereka mewujudkan satu table iaitu average latent period for vibration induced disease depending on the occupational pekerjaan. Sebab apa, setiap pekerjaan mereka menggunakan handheld power equipment yang berlainan. Contoh yang pertama adalah foundry workers. Foundry workers di mana stage of VWF kita kategorikan sebagai 3 iaitu tingling, numbness dan blanching. Dan latency years ni adalah tempoh jika pekerja tersebut bekerja di syarikat ataupun di industri tersebut selama lebih daripada 1.8 years, mereka akan berasa tingling. Kalau lebih lagi 2.2 tahun, mereka akan rasa numbness, dan lebih daripada 2 tahun, jari mereka akan ada blanching ataupun akan ada keputihan-keputihan sedikit.
And then seterusnya untuk occupational ship yard workers, tingling, numbness, blanching lebih, latency years-nya lebih daripada foundry workers. Mungkin yang ini disebabkan oleh vibration alat penggunaan magnitude alatnya adalah rendah berbanding dengan foundry workers. Sebab tu latency years-nya adalah lebih daripada average-nya. Saya boleh ambil kalau syndrome-nya tingling, numbness dan blanching adalah 10 tahun. And then chainsaw operator akan merasa numbness tiap-tiap hari penggunaannya adalah 4 tahun. Dan grinder indikator ataupun simptom blanching akan ditunjukkan lebih daripada 13 tahun. Jadinya kalau tanya saya, vibration induced white finger ni adalah penyakit yang mengambil masa yang panjang untuk menunjukkan tanda di mana pekerja tersebut telah mengalami sakit disebabkan oleh penggunaan vibrating equipment. Dan ianya bukan acute effect, ianya lebih kepada chronic effect. Di mana chronic effect ni basically kita dari segi medical practitioner, mereka akan meletakkan sama ada ianya telah mengalami level tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Basically tahap 4 dan tahap 5 kita tak boleh lagi lah. It's not a reversible, it's a permanent injury.